ni dah belajar belum? Dah belajar dah satu ketika dulu Ustaz masa tajwid tahap satu. Tapi Ustaz, masa tu kita tak sempat nak ulang kaji. Maksud Ustaz lepas kita habis exam, masuk tahap 2, 3, 4, lepas tu puan-puan tak ulang kaji lagi kan? Jadi ini ulang kaji yang pertama dengan Ustaz dan puan-puan kena bersyukur sebab berada pada kelas ini dan saya harap puan-puan kekallah dalam kelas Ustaz ni sampailah kepada khatamnya Quran satu hari nanti. Dan saya akan ajak tuan-tuan dan puan-puan, selain pada kita baca Quran, kita nak ulang kaji semua hukum tajwid. Dan puan-puan kenapa kena ulang kaji? Sebab hukum tajwid tu banyak ke sikit? Bila banyak, maka puan-puan kena ambil masa nak faham. Betul tak? Dia kena ambil masa. Dan Ustaz, kami ni bukannya umur muda-muda lagi Ustaz. Umur kami dah 60, 70 dan sebagainya. Maka puan-puan ingatan kita ni slow sikit daripada dulu. Tidaklah macam dulu cepat ingat. Jadi itu sebab Ustaz ajak puan-puan untuk ulang kaji. Puan-puan suka ke tidak Ustaz buat ulang kaji ni? Kalau suka Ustaz teruskan. Kalau tak suka Ustaz tutup je lah kelas ni. Allahu Akbar. Ya. Okey, insyaAllah saya yakin puan-puan suka dan puan-puan ambil kesempatan untuk hadir dalam kelas Ustaz ya setiap minggu. Okey, jadi hari ini nampaknya kita dah habis berapa bab ulang kaji kita? Dah 4 bab lah. Pasal hari ni bab yang kelima. Dan kalau boleh sebutkan 4 bab yang kita dah habis ulang kaji. Bab 1 apa dia? Nun mati dan tanwin. Rujuk nota Ustaz semua ada jawapannya kat situ. Nun mati dan tanwin. Bab 2 mim mati. Bab 3 wajibul ghunna. Bab 4 minggu sudah hukum alif lam. Okey, saya takkan sentuh lagi dah tentang kesemua bab itu. Tapi ingat, ketika baca Quran sebentar lagi, semua hukum yang kita dah ulang kaji tadi kemungkinan ada dalam bacaan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan sama-samalah kita cuba mengenal pasti hukum tersebut ya. Baik puan-puan yang dirahmati Allah, mari fokuskan kepada bab yang kelima. Nama hukumnya sekali lagi diulang. Hukum qalqalah. Hukum tu apa? Hukum tu kaedah, cara bacaan. Qalqalah tu apa? Melantun atau mendetak boleh, melantun boleh, mendetak boleh. Tapi janganlah meloncat pula perempuan. Allahu Akbar. Dulu ada pelajar jawab meloncat. Apa yang meloncat perempuan? Tapi tak apalah, oleh kerana saya yang menada paper, maka Ustaz bagi betul jugalah jawapannya. Tapi sebenarnya paling tepat adalah melantun atau mendetak. Dan ada juga setengah kitab ditulis apa tahu? Gegaran kuat. Ada juga. Gegaran kuat pun ada juga maknanya perempuan. Allahu Akbar. Tak kisahlah apa saja makna, yang penting qalqalah itu merujuk kepada apa yang kita sebut tadi ya. Puan-puan, apabila kita sebut qalqalah itu melantun, mendetak atau gegaran kuat, maka dia hanya melibatkan berapa huruf sahaja. Ada 5 huruf qalqalah. Apa dia? Alhamdulillah, semuanya khusyuk tengok nota. Sebab Ustaz, kami kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jadi puan-puan tengoklah nota Ustaz tu. Sebut sekali lagi huruf qalqalah kita. Puan-puan kenal ke huruf qalqalah tu? Kenal dari segi apa? Dari segi bentuk kenal. Bentuk kenal Ustaz. Dari segi makhraj? Belum. Jawapannya kenal. Kalau kami rujuk kepada talian hayat. Sila buka sekarang talian hayat yang warna-warni ni. Puan-puan tolong jawab soalan Ustaz berkenaan dengan makhraj huruf. Kalau puan-puan betul katakan kita ni kenal huruf-huruf qalqalah, puan-puan jangan sahaja mengenal kepada bentuk, tetapi para ulama minta kita mengenal kepada tempat keluar bunyi huruf ataupun disebut sebagai makhraj huruf. Okey puan-puan, mari kita tulis something dekat whiteboard sebagai ingatan. Jadi sekarang ni kita sudah sampai kepada bab yang kelima, iaitu hukum qalqalah. Okey. Dan tak perlu saya sebut apa makna qalqalah tadi, semua dah tahu. Dan yang paling penting dalam perbincangan hukum qalqalah adalah huruf-hurufnya. Jadi huruf qalqalah berapa Ji? 5. Qaf, Ta, Ba, Jim, Dal. Okey. Dari segi bentuk, no problem. Semua kita tahu bentuknya macam mana. Kalau Ustaz kata bentuk huruf Qaf macam mana? Macam sampan. Ada titik 2 ke atas, ada mata 2 ke atas. Kalau huruf Ta macam ni, kalau Ba macam ni. Dan saya yakin yang tu tak ada masalah pada tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah. Sekarang ni masalahnya kita tak tahu kadang bagaimana makhraj huruf ini. Sebagai umat Nabi SAW, kita kena tahu tempat bunyi, tempat keluar bunyi sebutan huruf-huruf ini. Sila rujuk kepada nota yang warna-warni. Kita mulakan dengan huruf Qaf. Secara biasanya nak sebut Qaf guna apa? Dia guna pangkal
Dia guna pangkal lidah. Pangkal lidah. Pangkal lidah ditekan ke mana? Ditekan hampir ke anak tekak. Jadi perempuan, kadang-kadang macam kita cakap macam ni tak nampak. Jadi Ustaz tunjuklah ni Ini namanya lidah kita, bukan tapak tangan perempuan ya. Ini lidah. Jadi ini hujung, ini tepi, ini tengah, ini pangkal. Jadi pangkal ni ke belakang lah perempuan. Pangkal di belakang tak nampak. Melainkan kalau kita nganga mulut luas baru nampak pangkal lidah kita. Tapi basicnya memang tak nampak sebab di bahagian dalam. Jadi ini namanya pangkal lidah. Kata ulama tekan ke mana? Hampir ke anak tekak kita lagi dalam. Jadi perempuan, bunyinya macam mana? Kata ulama, nak melantunkan bunyi huruf ini, kamu kena bayangkan huruf ini semua mati. Kamu kena bayangkan semua huruf ini mati. Jadi cuba ikut Ustaz sebut qaf. Aqaq. Aqaq. Jangan slow sangat bunyi, jangan aqaq. Kalau aqaq tu kuih aqaq perempuan yang orang Kelantan makan tu. Dia kena cepat. Aqaq. Jangan aqaq, jangan slow perempuan ya. Aqaq, sekali lagi. Iqaq. Uqaq. Perasan tak bunyinya di mana tadi? Pangkal lidah tekan hampir ke anak tekak. Jangan pula sebutnya dalam anak tekak Ustaz. Bukan. Tak ada bunyi huruf dalam anak tekak perempuan ya. Jawapannya pangkal lidah ditekan hampir ke anak tekak. Sekali lagi sebut qaf. Aqaq. Terus iqaq. Uqaq. Pandai Ustaz, dengar betul bunyi perempuan. Harap-harap saat lagi praktikkan dalam hukum bacaan qalqalah kita ya. Okey, settle. Maknanya Ustaz tulis ni ringkas saja tau. Huraian lengkapnya ada pada nota yang warna-warni ya. Okey. Maknanya kalau orang tanya nak sebut qaf mesti guna apa? Pangkal lidah. Okey, seterusnya huruf yang kedua, huruf ta. Guna apa? Tengok mata Ustaz, basicnya diguna apa? Hujung lidah. Dan huraian dia macam mana? Iya, mari sama-sama kita baca huruf ta. Nombor berapa tu? Baris yang keberapa? 16. Okey, ikut. Hujung lidah ditekan ke pangkal gigi kacip atas. Kemudian perempuan sebut pangkal lidah ditekan ke langit-langit. Maknanya hujung lidah dan pangkal lidah memainkan peranan dalam menyebut huruf ta. Kenapa pangkal lidah kena guna sekali Ustaz? Hujung lidah sudah dia. Jawapannya huruf ta tu huruf tebal. Bila huruf tebal maka perempuan kena gunakan pangkal lidah sekali. Dengar Ustaz baca sebut ta. Apa? Apa? Bukan sekadar hujung, pangkal lidah pun kita angkat juga ke langit-langit. One more. Apa? Ipa. Upa. Kalau perempuan dengar anak cucu baca ata, ita, uta, betul tak? Tolong tegur. Perempuan berhak menegur mereka sebab kitalah nenek kitalah ayah, mak kepada mereka. Perempuan tegur supaya tidak menjadi tabiat. Perempuan sekali lagi diulang. Apa? Ipa. Upa. Kalau orang tanya tebal ke nipis bunyi tadi tu? Tebal ya. Okey, maknanya kalau kita buat note dekat sini, ini adalah huruf yang tebal. Begitu juga dengan qaf tadi tebal ya, sifatnya tebal. Kemudian berganjak kepada huruf ba. Tengok nota Ustaz yang warna-warni, apakah anggota yang digunakan dahulu? Dia guna bibir. Tulislah bibir kat sini. Bibir ya. Okey, bagaimana kaedahnya? Merapatkan dua bibir secara kuat. Jadi faham tak ayat Ustaz tu? Merapatkan makna tutup bibir kita secara kuat, maka terhasillah sebutan huruf ba. Tapi kena ingat, lepas tutup kena buka balik bibir perempuan. Kalau tak buka nanti tak melantun. Jadi perempuan ikut Ustaz tengok ni. Aba. Perasan tak dah tutup kita buka balik ya? Kalau perempuan tutup aja ib, up, maka tak adillah melantun pada dia. Sedangkan hari ini kita sedang belajar hukum qalqalah. One more. Aba. Ib. Ub. Masya Allah. Ada bunyi qalqalah. Maka bibir tuan-tuan sihatlah tu. Alhamdulillah. Kalau tak ada bunyi qalqalah, something wrong. Mana tak sihatlah bibir kita perempuan ya. Dan perempuan perasan huruf ba tadi tebal ke nipis? Mana puan tahu? Tebal ke nipis? Nipis lah perempuan. Mana tebalnya? Kalau tebal, obok, ibok, ubah. Itu tebal perempuan ni. Mana Ustaz baca gitu? Saya baca macam mana tadi? Aba. Saya lebarkan bibir. Aba. Iba. Uba. Nipis. Maka buat catatan sedikit kat sini. Dia adalah huruf yang nipis. Okey.
Seterusnya Ji, huruf jim. Huruf jim. Tengok huruf jim. Apakah anggota basic yang digunakan? Dia tulis kat situ apa? Tengah lidah ataupun lidah lah. Ya, okey. Tapi lebih tepat kalau kita sebut tengah lidah. Tengah lidah diangkat ke mana je? Ke langit-langit. Tengah lidah kita tekan dan angkat ke langit-langit. Dan rupa-rupanya huruf jim juga huruf yang nipis. Okey, ikut Ustaz sebut jim. Aja. Senyum. Aja. Ija. Uja. Kenapa senyum? Sebab dia adalah huruf nipis. Jangan tebal je. One more. Aja. Ija. Uja. Apakah anggota yang digunakan? Tengah lidah. Tengah lidah kita ke mana je? Angkat ke langit-langit. Nak tahu jawapannya, rujuklah nota Ustaz. Perempuan itu sebab nota ni saya galakkan sangat perempuan dapatkan nota ni supaya perempuan sentiasa boleh jawab. Boleh tahu kat mana, bagaimana kaedah menyebut makhraj huruf kita, ya. Okey, settle 4 huruf. Seterusnya huruf yang kelima, huruf dal. Tengok nota rujukan Ustaz, huruf dal sebutannya di mana? Hujung? Digunakan hujung lidah. Kejap ya, hujung lidah. Ya. Dan perempuan, huruf dal adalah huruf yang nipis. Maka kaedahnya macam mana? Hujung lidah ke mana tadi? Ya, perempuan boleh rujuk baris nombor 8 kat sini. Hujung lidah ditekan ke pangkal gigi kacip atas. Senang saja bunyinya puan. Dengar Ustaz baca. Ada. Tengok saya senyum ke masa muka? Senyum. Maka itu adalah huruf yang nipis. Ada. Ida. Uda. Alhamdulillah. Perempuan, inilah cerita berapa huruf ni? 5 huruf. Sampai ke hari kiamat, inilah huruf qalqalah. Tak akan berubah. Kalau perempuan kita ni masih bernyawa lagi 10 tahun akan datang, masih hidup lagi, perempuan belajar dengan mana-mana ustaz, maka inilah 5 huruf qalqalah yang mesti kita fahamkan ketika baca Quran. Dan perempuan, daripada 5 huruf ni, perasan tak? Berapa yang tebal, berapa yang nipis? 2 tebal, 3 nipis. Huruf yang tebal apa? Cuba sebut qaf. Aqa. Terus? Iqa. Lagi? Ui, pandai. Lagi satu huruf yang tebal? Ta. Sebut ta. Aqa. Iqa. Uqa. Kita kena masam muka. Jangan senyum. Manakala huruf yang nipis ada 3. Maka senyumlah kita. Ba. Sebut ba. Aba. Iba. Uba. Sebut jim. Aja. Ija. Uja. Sebut dal. Ada. Ida. Uda. Alhamdulillah. Nampaknya lidah tuan-tuan dan bibir perempuan semuanya sihat belaka. Alhamdulillah. Ada sesiapa di sini yang tak boleh sebut huruf-huruf ni? Kalau ada sila jumpa ustaz, habislah nanti insya-Allah ya. Nanti ustaz bagi nasihatlah setakat mana yang ustaz boleh ya. Apapun perempuan, susah ke senang sebutan huruf-huruf ni? Senang sebenarnya. Ini menunjukkan kita ni Allah beri nikmat untuk menyebut huruf ni. Ada di luar sana yang mana dia tak boleh nak sebut huruf ni dengan sempurna. Tapi hari ini Allah beri nikmat kita untuk menyebut huruf-huruf ni dengan sempurna. Maka puan-puan sila lihat kepada nota ustaz. Kata ulama, qalqalah ni terbagi kepada 3 tau. Yang pertama disebut qalqalah sughra. Yang kedua disebut qalqalah kubra. Yang ketiga disebut qalqalah akbar. Sekali lagi, yang pertama sughra, kedua kubra, 3 sat lagi balik rumah kan, bapa memandu kan. Ingat kalau perempuan. Yang pertama sughra, kedua kubra, ketiga akbar. Ingat. Sughra, kubra, akbar. Sughra, kubra, akbar. Tapi mata tu tengok depan perempuan memandu perempuan ni. Perempuan sebut supaya kita dapat ingat sampai bila-bila. Perempuan belajarlah dengan mana-mana ustaz. Maka inilah 3 jenis qalqalah yang ada dalam Quran kita. Okey, mari kita lihat qalqalah yang pertama. Sebut sekali lagi. Qalqalah sughra. Okey, perempuan apa makna qalqalah tadi? Melantunlah ustaz. Tapi kalau sughra, kecil atau sederhana. Dan untuk memudahkan memahami qalqalah ini, maka di sini ustaz letakkan step by step untuk mengenal qalqalah sughra dalam Quran. Step yang pertama, ikut. Dalam satu kalimah terdapat huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal.
Yang bertanda mati. Puan-puan, itulah step yang pertama. Sekali lagi saya ulang, dalam satu kalimah terdapat huruf qalqalah. Huruf qalqalahnya berapa tadi? Qaf, ta, ba, jim, dal, 5 ya. Salah satu you tahu. Bukan lima-limanya kena ada. Salah satulah daripada 5 qalqalah, huruf qalqalah tadi. Dan huruf itu mesti bertanda mati. Dan kata ulama, matinya mesti nampak pada tulisan dia. Kalau puan-puan tak nampak mati, maka dia bukan qalqalah. Ambil perhatian ya. Jadi itu step yang pertama. Step yang kedua, terletak di awal atau pertengahan kalimah. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, kalimah itu diwasalkan. Jadi puan-puan, inilah qalqalah sugra yang puan-puan akan jumpa sentiasa dalam Quran nanti ya. Okey, jadi contohnya banyak ke tak banyak agaknya qalqalah sugra ni? Banyak sungguh puan-puan. Puan-puan, kan 3 qalqalah tadi kan? Qalqalah sugra lah qalqalah yang paling glamour dalam Quran sebab dia banyak. Contohnya, tengok sebelah kanan. Iqra. Iqra. Nak baca tebal kan nipis huruf qaf tu? Tebal. One more. Iqra. Jangan baca ik. Kalau ikra, salah. Dia kena iqra. Iqra. Bagus. Nombor 2. La yatagha. Apakah huruf qalqalah padanya? Ta. Nombor 3. Abada. Huruf qalqalah padanya? Nombor 4, naj'al. Huruf qalqalah padanya? Jim. Yang terakhir, falyad'u. Huruf qalqalah padanya? Dal. Pandai. Jadi ini semua adalah qalqalah sugra. Dan yakinlah qalqalah ini banyak sungguh dalam Quran. Saat lagi kita baca surah, mungkin mudah-mudahan kita jumpa qalqalah sugra. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kenal cam qalqalah sugra dalam bacaan Quran. Bila kita cam qalqalah sugra ni nanti, puan-puan, semua ayat-ayat Quran ni akan jadi peneman, penyelamat kepada kita di alam barzakh dan juga di hari kiamat nanti, insya-Allah. Puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi agak-agak susah ke senang nak praktikkan qalqalah sugra tadi? Senanglah, cuba ikut ustaz sekali lagi. Iqra la yatagha abadan naj'al falyad'u. Ingat ya, lantunan pada qalqalah tadi tak boleh terlampau kuat. Tak boleh baca iqra, kuat sangat perempuan. Ataupun slow sangat. Iqra. Sikit je macam tu. Pun salah juga. Dia kena sedang-sedang. Jadi semua para pelajar kita ni kena pandai kontrol suara untuk memastikan bunyi lantunan itu sederhana. Ataupun tidak terlampau kuat dan tidak terlampau lemah. Okay, one more last. Iqra la yatagha abadan naj'al falyad'u. Alhamdulillah. Ustaz dengar bunyi qalqalah perempuan. Mudah-mudahan saat lagi baca Quran pun betul juga, insya-Allah. Okey, settle qalqalah yang pertama. Cuba tengok qalqalah yang kedua, refer kepada buku nota tajuk ustaz ya. Qalqalah yang kedua sebut qalqalah kubra. Apa makna kubra? Besar ataupun kuat. Dan untuk mengenalnya ada berapa step? Ada 4 step. Lihat nota ustaz. Step yang pertama, dalam satu kalimah terdapat huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Itu step yang pertama. Step yang kedua, huruf qalqalah mesti bertanda mati. Atau berbaris 1 atau berbaris 2. Faham tak ayat ustaz tu? Maknanya huruf qalqalah tadi salah satu, mesti maybe dia bertanda mati, maybe dia ada baris 1, maybe dia baris 2. Asal lagi kita tengok ya. Kemudian step yang ketiga, terletak di akhir kalimah. Step yang keempat, kalimah itu diwakafkan. Sempurnalah jadi qalqalah kubra. Contoh yang pertama, khalaqa. Puan, kalau puan ikut ustaz tak jadi qalqalah. Khalaqa, jadikan qalqalah kubra. Sekali lagi. Khalaqa. Bunyi qa tu kena dengar pada telinga tuan-tuan. Jangan khalaqa sikit aja. Khalaqa sikit aja. Tak boleh, dia kena gini. Khalaqa. Bunyi qa tu bagi dengar, tapi tidaklah sampai kepada menjerit. Tidak.
tapi kuat tu didengar pada telinga. Okey, one more, sekali lagi. Saya bacakan kalimah ini, tuan-puan jadikan dia selalu qalqalah kubra. Boleh? Okey, one more. Khalaqa. Khalaqa, pandai. As-sirafi. Apa laksi pula ikut ustaz tadi. Puan-puan kena wakafkan as-sirata. Lahabin. Janganlah ikut ustaz. Lahab. Gitu. Mati kalau huruf ba tu. One more. Lahabin. Pandai. Fa'akhraja. Jangan ikut ustaz. Fa'akhraja. Pandai. Ahadun. Ahad. Pandai. Jadi puan-puan nak memahami tentang qalqalah, puan-puan kena belajar, dan belajar yang sebaik-baiknya adalah berguru. Dan puan-puan, inilah praktikal yang puan-puan kena praktikan ketika baca Quran sebentar lagi. Jadi qalqalah kubra ni banyak ke tidak dalam Quran? Banyak pada surah-surah yang tertentulah. Contohnya paling senang, kata tok guru saya, kalau kamu nak cari qalqalah kubra, cuba kamu baca surah Al-Ikhlas. Puan-puan semua dah hafal surah Al-Ikhlas? Cuba sambung ayat ustaz. Bab-bab menyambung ni kan perempuan pandai. Okey, cuba sambung ayat ustaz ya. Daripada dulu perempuan pandai menyambung. Okey, ready? Ustaz baca tau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu. Tu qalqalah kubra lah tu. Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Layak jadi tok imam. Alhamdulillah. Iyalah, puan-puan tahu tak dulu, masa saya kecil-kecil, masa solat tarawih, saya suka pergi ke masjid-masjid ataupun surau-surau. Saya dengarlah bacaan tok imam. Ada rupa-rupanya tok imam pada satu ketika dulu lah, saya tak payah sebutlah di mana, ada yang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kat ujung ada pula bunyi qalqalah. Yang tadi tak ada. Jadi puan-puan betul ke salah bacaan tadi? Salah ataupun disebut sebagai tidak sempurna sebutan huruf qalqalah pada kalimah tadi. Sebagai imam ataupun sebagai makmum ataupun sebagai siapa pun kita ni kena baca dengan bacaan begini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barulah layak jadi umat Nabi SAW yang mahir ataupun memahami tentang hukum bacaan qalqalah. Jadi ingat qalqalah kubra, ingat surah apa tadi? Ustaz, takkan surah Al-Ikhlas saja, surah lain tak ada ke? Ada surah Al-Falaq. Puan-puan dah hafal belum surah Al-Falaq? Cuba sambung ayat ustaz. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil wa min syarri hasidin idza. Alhamdulillah. Layak juga jadi tok imam. Alhamdulillah. Puan-puan cuma saya nak pesan tu. Ni, bila kita nak baca surah lazim, mesti ikut susun atur dalam Quran tau. Maknanya kalau puan-puan dah baca surah Al-Ikhlas pada rakaat pertama, rakaat kedua puan-puan kena baca ada pilihan surah apa tau? Al-Falaq dengan surah An-Nas saja. Itu sebab biasanya surah Al-Ikhlas biasanya tok imam baca pada rakaat yang kedua. Jangan baca rakaat pertama. Rakaat pertama puan-puan boleh ambil surah sebelum surah Al-Ikhlas. Banyaklah. Surah Ad-Duha boleh, Al-Isyirah, At-Tin, Alam Nashrah dan sebagainya. Banyak surah yang kita boleh baca, baru ditutup ataupun rakaat kedua pada surah Al-Ikhlas. Ambil perhatian. Tapi kalau dah terbaca juga ustaz, macam mana ustaz? Saya baca rakaat pertama surah Al-Ikhlas. Rakaat kedua tiba-tiba saya tak tahu nak baca surah apa. Maka puan-puan bacalah surah Al-Ikhlas sekali lagi pun tak apa. Tak salah puan-puan. Sebab membaca surah lazim hukumnya sunat. Sunat muakkad di dalam solat kita. Maka puan-puan boleh baca, cuma tidak boleh terbalikkan surah tersebut. Contohnya, lepas baca surah Al-Ikhlas, rakaat pertama, tiba-tiba rakaat kedua, puan-puan baca surah An-Nas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka bacaan surah puan-puan sudah terbalik. Maka hukum bacaan sah tetapi bersifat makruh pada bacaan kita. Jadi puan-puan, makruh tu apa? Buat apa? Buat tidak berdosa tinggal
Kadang-kadang istilah yang mudah itulah kita lupa puan-puan. Padahal tiap minggu Ustaz tanya ya. Buat tidak berdosa tinggal dapat pahala. Jadi perkara makro elok buat, elok tinggal. Elok tinggal aja. Okey, last kali. Yang ketiga, qalqalah akbar. Apa makna akbar? Melantun sangat besar ataupun sangat kuat. Dan untuk mengenal qalqalah akbar ada berapa step? Ada 4 step juga. Okey, step yang pertama ikut dalam satu kalimah. Terdapat huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Step yang kedua, huruf itu bertanda sabdu dan berbaris satu. Ingat, huruf qalqalah mesti sabdu dan ada baris satu pada dia. Step yang ketiga, terletak di akhir kalimah. Dan step yang keempat, kalimah itu diwakafkan. Dan oleh kerana huruf qalqalahnya bersabdu, maka ulama suruh kita buat apa tahu? Puan-puan kena break. Ataupun tahan bacaan sekadar satu harakat, lepas tu baru kita bunyikan qalqalah pada kalimah tersebut. Contohnya, dengar dulu Ustaz baca. Asyaqqu, bila wakaf, dengar. Asyaqqa. Asyaqqa. Jangan asyaqqa, jangan laju. Asyaqqa. Yes, puan-puan kenapa kena break? Sebab adanya sabdu pada huruf qalqalah tersebut. Nombor 2, watabba. Kalau wakaf, watabba. Sebut. Watabba. Nombor 3, wal haji. Kalau wakaf, wal hajj. Asyaddu. Kalau wakaf, asyadd. Bagus. Puan-puan beza tak dengan qalqalah kubra tadi? Bezalah. Kalau qalqalah kubra, kami tak perlu nak break Ustaz. Kami terus je baca khalaqa, lahab, ahad, fa akhraja. Terus saja bunyinya, qalqalahnya. Tetapi kalau qalqalah akbar, kita kena break seketika. Tapi break tu jangan lama-lama puan-puan. Jangan asyaq. Lama tunggu, nak tunggu kok tu. Puan-puan kalau lama sangat nanti jadi saktah. Sedangkan dalam bacaan tadi tidak ada saktah. Puan-puan kena baca begini. Asyaqqa. Asyaqqa. Watab. Wal hajj. Asyadd. Gitu sahaja. Jadi puan-puan benda-benda macam ni kena praktikal di hadapan guru dengan tengok ustaz buat, barulah puan-puan boleh buat sendiri di rumah nanti insya-Allah. Jadi puan-puan setakat ni okey tak, faham tak tentang qalqalah tadi? Okey, kalau faham, kejap ustaz nak tulis apa yang kita sebut tadi, puan-puan cerita balik kat ustaz. Andai kata saya ni pelajar, puan-puan adalah guru saya, puan-puan nak mengajar saya, macam mana nak mengenal qalqalah, 3 qalqalah yang kita sebut tadi. Okey, kita mulakan dengan yang pertama qalqalah sughra. Okey, ada berapa step? Ada 3 step. 3 ke 4? Ada 3 step. Bapak jangan berubah-ubah kejap 3, kejap 4. Sebut 3 sampai bila-bila kan? Okey, step yang pertama mesti ada dalam satu kalimah. Okey. Apa ada dalam satu kalimah tu? Ada huruf qalqalah lah, qaf, ta, ba, jim, dal. Salah satu ya. Dan huruf qalqalah ni mesti bertanda mati. Ini step yang pertama. Step yang kedua, terletaknya di mana? Di awal atau di awal pertengah, di awal kalimah, minta maaf. Di awal kalimah. Okey. Seterusnya step yang ketiga, kalimah itu diwasalkan. Okey. Diwasalkan. Jadi kalau puan-puan ngajar di rumah ya, kalau ada whiteboard lagi bagus ya. Jadi ada 3 step ni, dalam satu kalimah mesti ada huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal bertanda mati, letaknya di awal perkataan dan kalimah itu diwasalkan. Apa makna wasal ni? Disambungkan bacaan. Maknanya kita tak berhenti tau. Qalqalah sughra tidak boleh diberhentikan bacaan, dia kena wasal, ya. Dan contohnya seperti mana dalam nota tadi, baca sekali lagi, iqra. La yatgha. Lagi, abada. Naj'al. Falyad'u. Itulah contohnya dalam Quran, dan sekali lagi baca Quran insya-Allah kita jumpa contoh yang lain pula. Okey, seterusnya qalqalah yang kedua namanya qalqalah kubra.
Okey, qalqalah kubra ni adalah qalqalah yang kedua. Cara nak mengenalnya, yang pertama dalam satu kalimah. Nampak? Untuk mencari qalqalah ni tak susah. Puan hanya perlu cari dalam satu kalimah. Kalimah ni maksudnya perkataan. Bukannya dalam satu ayat ya. Dalam satu kalimah mesti ada huruf qalqalah. Betul? Qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, puan-puan, ini step yang pertama. Dan step yang kedua apa dia? Dia bertanda maybe mati, maybe berbaris satu, maybe berbaris dua, boleh belaka. Jadi puan-puan, nanti dalam Quran huruf qalqalah ni mungkin dia bertanda mati, mungkin dia berbaris satu, mungkin dia baris dua, dan step yang ketiga letaknya di akhir kalimah. Apa maksud di akhir kalimah? Apa makna huruf ini berada di akhir kalimah? Cuba ikut ustaz. Maksud di akhir kalimah adalah selepas huruf qalqalah tiada huruf lain. Itulah di akhir kalimah. Allahu Akbar. Senang aja. Lepas huruf qalqalah tak ada huruf lain, maka itulah huruf yang terakhir pada dia. Jadi faham ke tidak tadi tu? Faham ya, mudah-mudahan insya-Allah. Sekejap lagi kita rujuk, kita tengok contoh ya. Tapi puan-puan ada satu lagi step yang terakhir untuk jadi qalqalah kubra. Kalimah itu diwakafkan. Ini step yang keempat, kalimah itu diwakafkan. Jadi ustaz buat ringkas-ringkas ni supaya puan-puan mudah fahamlah apa yang diajar. Dan puan-puan, mari baca sekali lagi contoh dalam nota ustaz. Yang pertama, khalaqa jadi khalaqa. Sekali lagi ulang. Khalaqa jadi khalaqa. As-sirati jadi as-sirata. Jangan alang-alang bunyi, jangan as-sirat. Bunyi cencurut pula. Jangan bunyi gitu. As-sirata. Lahabin jadi lahab. Fa'akhraja jadi fa'akhraja. Pandai. Ahadun jadi ahad. Pandai. Inilah contoh qalqalah kubra. Dan yang terakhir, last sekali. Yang ketiga disebut qalqalah qalqalah akbar. Akbar apa makna tadi? Sangat besar ataupun sangat kuat. Untuk mengenalnya, dalam satu kalimah ada apa? Dalam satu kalimah ada huruf qalqalah lah. Qaf, qa, ba, jim, dal. Ba, jim, dal. Okey. Dan step yang kedua. Okey. Step yang kedua huruf qalqalah mesti bersabdu dan berbaris satu. Okey. Step yang ketiga letak di akhir kalimah. Apa makna di akhir kalimah tadi? Yes, selepas huruf qalqalah tak ada huruf lain dah. Alhamdulillah. Puan-puan jangan fikir payah-payah. Kita ni orang awam, gunakan ayat biasa. Jadi kita faham. Ustaz, lepas huruf qalqalah tak ada huruf lain. Itulah huruf yang terakhir. Jadi inilah maknanya di akhir kalimah. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, kalimah itu diwakafkan. Cuba tunjukkan contoh bacaan qalqalah akbar kepada saya sekejap ya. Baik, saya baca wasal, tuan-tuan jadikan dia qalqalah akbar. Tengok dalam nota ustaz, contohnya asyaqqu. Sekali lagi, asyaqqu. Kalau ikut ustaz, bermakna tak ada qalqalah. Tuan-tuan kena wakaf. Bila wakaf, asyaqqa. Asyaqqa. Gitu bacaannya. Yang kedua, watabba. Jangan ikut ustaz. Watabba. Alhamdulillah. Tu namanya qalqalah apa tadi? Akbar. Mana pun tahu? Cukup syarat. Ada berapa syarat nak jadi qalqalah akbar? Ada 4. Ikutlah susun atur syarat yang Ustaz nyatakan, insya-Allah selamat kita boleh kenal qalqalah akbar dalam Quran. One more. Watabba, jadikan qalqalah akbar. Pandai. Wal haji. Asyaddu. Alhamdulillah. Beza tak bacaan qalqalah akbar dengan kubra dan sugra?
Beza. Ya, kalau sugra sederhana. Kalau kubra kuat. Kalau akbar sangat kuat. Tapi sangat kuat tu tidak sampai menjerit perempuan. Tetapi bunyi itu lebih kuat daripada kubra yang kita sebut sebelum ini. Ya. Jadi puan-puan, siapa yang menentukan kawalan suara kita ni? Kita sendirilah yang kontrol suara tu daripada sederhana, kuat dan sangat kuat pada bacaannya. Jadi puan-puan, inilah kisah Qalqalah kita pada hari ini. Saya doakan mudah-mudahan sepanjang hayat kita, kita dapat baca Qalqalah dengan sempurna. Cuma saya nak ingatkan ya, hukum ayat je. Boleh juga, ikutlah pemahaman masing-masing. Cuma saya nak ni, untuk Qalqalah akbar ni sebagai contoh ya, perkataan watabba. Puan tahu tak apa yang berlaku pada bacaan kita? Pada tulisan dan bacaan. Okey, ni dalam Quran tulisan macam ni ya, watabba. Okey, nanti bila wakaf, ulama kata tulisannya tak jadi begini lagi dah. Tulisannya jadi begini. Ni. Ni. Sabdunya kekal. Ulama kata sabdu kekal, tetapi baris satu ni kamu tukar kepada mati. Bermakna di sini ada berapa tanda? Seolah-olah ada dua tanda. Mati pun ada, sabdu pun ada. Jadi mati dengan sabdu siapa menang? Sabdu yang menang. Itu sebab kita kena break. Kalau puan-puan baca watabba bermakna puan-puan sudah buang sabdu. Dan puan-puan tahu tak, masa kecil-kecil dulu kita belajar, setiap huruf yang bersabdu seolah-olah ada double. Ada dua huruf di dalamnya. Betul? Jadi itu sebab kita kena break untuk menunjukkan dia ada dua huruf dalam tu. Puan-puan kena baca gini. Watabba. Yes. Kalau baca watabba bermakna puan-puan sudah membuang sabdu pada bacaan. Jadi ingat, dalam Quran tulisannya begini. Tapi hakikatnya bila kita wakaf, dia jadi begini. Bermakna huruf ba ni tidak ada baris satu lagi dah. Ditukar kepada tanda mati padanya. Tetapi tanda sabdu tu kekal pada dia juga. Ya. Jadi puan-puan, inilah kisah Qalqalah akbar. Dan untuk pengetahuan puan-puan, Qalqalah akbar ni banyak ke tak banyak dalam Quran? Tak banyak. Sekali-sekala aja. Yang paling banyak apa? Sugra, tempat kedua. Kubra, tempat ketiga akbar. Allahu akbar ya. Okeylah puan-puan, mari kita baca Quran ya. Mudah-mudahan kita jumpa banyak hukum Qalqalah dalam bacaan kita. Hari ini kita baca surah apa? Surah Al-A'raf. Al-A'raf ayat berapa? 85 kejap ya. Oh, bawah sekali. Silakan. Surah Al-A'raf ayat 85. Wa ila Madyana. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Mula-mula ayat ni dah jumpa dah Qalqalah dah. Okey, ready? Puan-puan, kalau puan-puan rajin, ambillah pensel ke ataupun apa-apa tanda, tandakan, gariskan tempat yang kita jumpa Qalqalah. Boleh? Puan-puan, mudah-mudahan kita dapat faham, dapat ilmu daripada apa yang kita belajar hari ini, insya-Allah. Okey, ready? Surah Al-A'raf ayat 85, muka surat 94, juzuk yang ke-8. Buku warna jilid kita yang ketiga ya, warna biru. Ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى مدين أخاهم شعيبا. Cuba sebut sekali lagi perkataan Madyana. Madyana. Gariskan jawapan kita Qalqalah apa? Kub. Sugra, kub pula. Sugra puan-puan ya, alhamdulillah. Puan-puan, mana tahu Qalqalah sugra? Sebab cukup syarat. Bukankah dalam kalimah tu ada huruf dal bertanda mati? Letaknya di awal kalimah.
dan kalimah itu diwasalkan maka cukup syarat. Gariskan yang pertama. Sekali lagi diulang. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره jaga-jaga apabila menyebut huruf Ain, apabila menyebut huruf Nun. Kadang-kadang kita tak perasan, kita melantun pada dia. Contohnya, qala ya qaumi mi'a. Kalau mi'a bermakna sudah melantun pada huruf Ain. Begitu juga huruf Nun. Kadang-kadang saya ada jemaah baca, malakum minna ila salah. Dia sebut min ilahin. Begitu, bukannya minna. Jangan sampai melantun. Ingat, huruf qalqalah hanya melibatkan berapa huruf? 5. Hanya qaf, ta, ba, jim, dal saja. Sambung. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Nampak tak? Qad ja'atkum. Namanya qalqalah sugra, pandai, sebab huruf qalqalahnya nampak mati, letaknya di awal kalimah. Fa'awful kaila wal mizan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Gariskan perkataan tabkhasu. Qalqalah apa pula? Sugra juga. Alhamdulillah. Hurufnya ba, pandai. Puan, nak kenal qalqalah sugra yang cukup mudah. Pasal apa? Huruf qalqalah ni nampak mati. Selagi tak nampak mati, maka tak layak jadi qalqalah pada dia. Dia mesti nampak mati. Ya, okey. Teruskan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bezakan dua huruf ha pedas dengan ha dhamir. Ha simpul. Tengok saya baca. Islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Baik, ayat tadi nampaknya kita hanya jumpa qalqalah sugra sahaja. Kubra tak jumpa, akbar apatah lagi. Betul tak Ustaz Gabor? Qalqalah sugra adalah qalqalah yang paling glamour dalam Quran. Senang kita jumpa. Sambung. Wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Jumpa lagi qalqalah sugra kat mana? Taq'udu, gariskan sekarang. Itulah qalqalah sugra. Wa tasudduna an sabilillahi man amana bih. Cuba tengok perkataan wa tasudduna. Cuba sebut. Adakah layak jadi qalqalah akbar? Kenapa tak layak? Tu ada dal sabdu. Tengok molek-molek. Bukankah qalqalah akbar syarat yang keempat, syarat yang ketiga tadi adalah letaknya di akhir kalimah. Cuba perhatikan kalimah tasudduna, dal tu letak di mana? Di tengah, bukan di hujung. Sebab lepas huruf dal ada waw, ada nun. Bermakna sampai bila-bila tak layak jadi qalqalah akbar. Jadi puan-puan jangan pantang jumpa huruf bersabdu.
Dulu ada pelajar saya pantang jumpa huruf bersabdu, semua dikabarnya qalqalah akbar. Jadi puan-puan jangan salah faham ya kat situ. Jadi watasudduna, walaupun ada huruf dal bersabdu tapi tidak cukup syarat untuk jadi qalqalah akbar. Okey, sambung lagi. Man amana bihi wa tabghunaha iwaja. Bukankah watabghunaha qalqalah sugra? Pandai. Biasanya kalau jawab ramai-ramai ini betul belaka, insya-Allah. Amin. Wadhkuru id kuntum qalilan fakaththarakum وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Ada lagi ke qalqalah? Tak ada. Okey, pandai. Teruskan. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih amanu billadhi ursiltu bih. Ada qalqalah? Tak ada. Sambung. Wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Wa huwa khairul hakimin. Nampaknya tak jumpa lagi qalqalah, betul? Dan alhamdulillah puan-puan sudah pun khatam juzuk yang ke-8 dengan ustaz sebentar tadi. Kemudian kita akan masuk juzuk yang ke-9. Adakah perlu dibaca bismillah semula? Oleh kerana juzuk 9 itu adalah surah yang sama, maka tak perlu baca bismillah. Tapi kalau dah baca juga macam mana ustaz? Tak mengapa, tidak menjadi salah. Cuma tidak disunatkan ataupun tidak ada hukumnya sunat kepada kita nak membaca bismillah pada permulaan juzuk. Melainkan kalau kita masuk surah yang lain. Kalau surah yang lain, maka sunat hukumnya untuk kita membaca bismillah di awal surah tersebut, ya. Jadi kita teruskan pada ayat 88. قال الملأ الذين استكبروا من قومه berhenti. الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب. Sengaja ustaz berhenti kat situ sebab ustaz nak dengar bunyi bacaan qalqalah pada kalimah yang terakhir tadi. Bukankah ada qalqalah? Namanya qalqalah kubra. Jangan sebut akbar, perempuan tak ada sabdu pun kat situ, ya. Yang ada tanda baris satu di depan pada ba. Maka ini namanya qalqalah akbar jika apa kata perempuan? Gariskan kalimah ya Syuaib, tulis kat bawahnya qalqalah kubra dalam braket jika wakaf. Itu cara belajar. Kalau puan-puan nak faham betul-betul qalqalah kubra, ya. Jadi tadi kalau wakaf jadi qalqalah kubra, tapi kalau wasal ya Syuaibu, anda katalah kita baca ya Syuaibu, ada qalqalah tak? Tak ada lah qalqalah. Jadi yang menentukan berhenti ataupun wasal siapa? Kita yang baca. Jadi terpulang pada puan-puan lah nak berhenti ke tidak, ya. Tapi ikut ustaz tadi berhenti, maka berhentilah kat situ, jadilah qalqalah kubra. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina
من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Ada lagi tak kol-kolah kita? Tak ada. Teruskan bacaan kita. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم macam kedengarannya ada kol-kolah. Kat mana kalimahnya? In udna, sebut. Bukankah ada dal mati kat situ kan? Letaknya di tengah kalimah, di awal kalimah, maka puan-puan layaklah jadi kol-kolah sughra. Puan-puan kena tulis daripada udna sahaja, jangan in. Kalau in, seolah-olah dal tu macam di tengah, sedangkan dal tu di awal kalimah udna, ya, udna, ya. Jadi dal itu adalah dal yang mati. Ghostan balik. In udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha. Cuba betulkan sebutan dal, dengar. Ba'da idh najjana Allahu minha. Nampak tak alif dal mati bawah idh? Nak sebut dal, hujung lidah kita kena keluar sikit. Lepas keluar tekan kat mana? Jangan duk terkeluar saja perempuan, tekanlah pada gigi kacip. Jadi bunyinya sebut idh najjana Allahu minha. Bagus. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa stop. Illa bila wakaf tolong baca 2 harakat saja. Jangan baca 4-5. Habis tu ustaz ada tanda pemanjang macam apa ceritanya? Tanda pemanjang hanya laku kalau kita baca wasal. Saat lagi kita baca wasal, kita gunalah tanda pemanjang. Okey, bila baca wasal balik kepada 4 atau 5 harakat. Illa an yasha Allahu Rabbuna. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. Nampak? Dah banyak ayat kita baca baru jumpa Qalqalah Akbar. Nampak? Qalqalah Akbar kat mana tadi? Tolong digariskan. Tolong digariskan dan tulis kat bawah ataupun sebelahnya Qalqalah Akbar dalam braket jika wakaf. Jadi puan-puan walaupun dekat situ tak ada tempat wakaf, tapi kenapa puan-puan berhenti? Tak cukup nafas, dah habis oksigen ustaz. Nak macam mana? Takkan saya nak curi nafas. Curi nafas kesalahan besar dalam baca Quran. Maka puan-puan kena berhenti. Tapi dengan cara bilhaqqa. Pandai. Wa anta khairul fatihin.
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Ada lagi tak qalqalah? Tak ada. Teruskan. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Baik, saya perhatikan makhraj huruf ha pedas, majoriti perempuan kurang sempurna, kurang tepat. Dia kena fa'asbahu, hau tu ha pedas tu di tengah kerongkong. Fa'asbahu, sebut. Bukan fa'asbahu, bukan bahu. Bahu tu bahu kita ni bahu, bukan bahu tu. Dia kena fa'asbahu. Bahu. Puan, kalau puan-puan baca fa'asbahu, bahu saja bukan bahu, maka ditolak markah tu untuk kesalahan besar. Sebab apa? Makhrajnya tidak tepat. Okey, sekali lagi cuba kita ulang ya. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Sambung. Alladzina kadzabu Syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Jangan lupa hukum dengung pada kalimah Syu'aiban ka'an lam. Tu dengung tau. Tanwin jumpa dengan kaf. Hukumnya ikhfa' hakiki. Yang mana puan-puan dah ulang kaji dengan ustaz sebelum ni. Sekali lagi diulang. Alladzina kadzabu Syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Ada lagi tak qalqalah dalam bacaan tadi? Tak ada. Kalau saya keluarkan kalimah ni layak tak jadikan qalqalah? Ada dua perkataan yang sama ni. Syu'aiban, nampak tak? Syu'aiban kalau wakaf jadi apa? Apa dia? Kadang-kadang Ustaz dengar macam bunyi lain je. Puan-puan jangan baca Syu'aib, tak boleh. Kalau wakaf Syu'aibah. Ya, maka tidak berlakulah hukum qalqalah, melainkan hukum mat yang puan-puan belum lagi ulang kaji dengan ustaz. InsyaAllah habis saja hukum qalqalah hari ini, minggu depan saya target kita nak masuk ulang kaji hukum mat. Hukum mat panjang ceritanya puan-puan. Jadi minggu depan sebelum saya lupa, tolong bawa nota ringkas yang macam ni. Boleh tak minggu depan? Kita nak start dengan hukum mat. Ya, nota ni ada 4 keping ya. Siapa tak ada nota ni tolong dapatkan di belakang ya, insya-Allah. Jadi minggu depan kita akan masuk pembelajaran kepada hukum mat pula ya. Jadi perkataan Syu'aiban tadi kalau wakaf tidak boleh dijadikan qalqalah. Sebaliknya sekadar mad iwad sahaja pada bacaan. Sambung. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi. Harap-harap cukup dengan nafas perempuan ya. Okey, dalam ayat tadi kan saya jumpa ada 2 qalqalah sugra. Di mana? Laqad ablaghtukum. Sebut. Bukankah ada dal mati? Selepasnya ada ba pula mati.
Maka dua-dua tu layak sebagai qalqalah sughra. Nampak tak dekat nombor tu, kat bawah tu ada nombor kan? Nombor 36. Maka itulah namanya qalqalah sughra. Ghostan balik. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Wa nasahtu lakum. فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا kalau berhenti illa, pi baca dua harakat sahaja. Sekiranya berhenti min nabiyyin, bacaannya begini, dengar. Min nabi. Kalau berhenti kat situ lah. Tapi tadi kita tak berhenti kat situ, kita berhenti pada illa. Maka illa tu pi baca dua harakat bila wakaf. Ingat, jadi terpulang pada tuan-tuan lah, nak berhenti kat min nabi saja ke ataupun pada illa. Kalau berhenti pada illa, kena baca begini. Min nabiyyin illa, dua harakat. Ya, tapi kalau berhenti pada min nabiyyin, min nabi, gitu sahaja. Ya, tidak ada mat apa-apa pada kalimah min nabi kalau berhenti. Kostan balik. Illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Okey, cuba kita ulang sekali lagi perkataan wad-dharra tadi kalau kita wakaf. Puan-puan kena pastikan matikan hamzah pada huruf yang terakhir dalam kalimat itu. Bukankah lepas alif ada hamzah kan? Jadi bila wakaf, cuba ulang balik. Wad-dharra. Dia ada bunyi ak kat ujung kan? Bila hamzah ni bila wakaf dia seolah-olah kita bayangkan macam huruf K lah, senang cerita. Jadi puan-puan kena baca begitu. Kemudian bila kita ghostan balik wadh-dharra'i la'allahum, maka hamzah itu sudah jadi bunyi i. Pada satu di bawah dia jadi macam bunyi huruf alif pada dia. Okey, teruskan. Thumma baddalna makana as-sayyi'atil hasanata hatta 'afaw. Cukup kenapa tu? Hatta afau. Afau tu pendek aja, tak payah panjang. Melainkan kalau waw mati sebelumnya baris di depan. Kat situ waw mati sebelumnya baris di atas kan? Maka puan-puan kena baca pendek. Dia tak cukup syarat untuk jadi hukum mat. Siapa nak tahu hukum mat, nak ulang kaji balik, datang minggu depan. Dan minggu-minggu yang seterusnya, saya akan bawakan ulang kaji hukum mat kita, insya-Allah. Sekali lagi cuba ulang ayat tadi. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. Afau. Cukup. Afau tu tak ada hukum apa-apa. Ghostan balik. Hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'.
Harap-harap cukup lah nampak perempuan ya. Cuma satu ni saya nak tegur ni. Perkataan hatta afau wa qalu. Hatta afau wa qalu. Nampak tak waw jumpa waw. Ini hukum yang puan-puan dah belajar masa tajuk tahap 2 dulu. Cuma ingat tak ingat je puan-puan ya. Dan bacaan yang tadi nak dengung ke tidak? Nak dengung ke tidak? Afau wa qalu. Dengung tak dengung? Tak dengung. Sebab ini bukan hukum idgham ma'al ghunnah ke apa ke idgham. Tak ada perempuan. Ini merujuk kepada idgham misnain ataupun pertemuan dua huruf yang sama. Dan perempuan tidak boleh dengungkan bacaan. Cuba ulang perkataan. Hatta afaw wa qalu. Afaw wa qalu. Waw pertama, waw mati. Perempuan pergi masukkan dalam waw yang kedua. Jadi waw pertama tu nak baca ke tidak? Tak payah baca. Yang kita baca waw kedua. Okey, tak apa. Tadi dah berhenti was-sarra. Teruskan. Fa'akhadnahu baghtatan wa hum la yash'urun. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا wattaqau jangan panjang sebab tak cukup syarat untuk jadi hukum mat. Ghostan balik. Wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Berhenti. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Berhati-hati sebut perkataan yaksibun. Nampak tak huruf kaf kat situ? Adakah kaf itu huruf qalqalah? Bukan huruf qalqalah, qaf ustaz. Abang dia. Qaf tu abang kepada huruf kaf lah. Jadi huruf kaf ni tak layak jadi qalqalah. Tapi malangnya ada di kalangan kita yang mungkin baca begini. Bima kanu yaksibun. Puan-puan, bila sebut bermakna puan-puan sudah melantunkan bacaan. Harap-harap puan-puan tak buat begitu ya, insya-Allah. Tapi kalau dengar anak cucu baca begitu, kita tegahlah. Kita betulkan sebutan, jangan melantun sebab dia bukan huruf qalqalah. Cuba ulang perkataan bima kanu yaksibun. Pandai. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahu ba'suna bayatan. أن يأتيه بأسنا بياتا وهم نائمون. Nampaknya tak jumpa lagi qalqalah, betul? Ada ke lagi qalqalah? Tak ada. Terutamanya qalqalah akbar lah yang tidak begitu banyak dalam Quran. Tapi yang paling banyak kita jumpa tadi, setakat ini adalah sugra. Kedua kubra dan sedikit saja pada akbar. Satu je kita jumpa akbar tadi kan. Okey, sambung. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahu ba'suna. أن يأتيه بأسنا ضحى وهم يلعبون.
Afa aminu makrallah. Huruf kaf sekali lagi saya tekankan, huruf kaf bukan huruf qalqalah, dan apa yang patut kita buat, huruf kaf ni dia ada satu sifat yang namanya hams. Nanti puan-puan belajar ni. Dah belajar dulu dengan ustaz tapi belum mula kaji lagi. Hams ni maknanya terlepas udara. Jadi dia ada bunyi k macam tu. Cuba sebut. Ak, ik, uk. Dia ada bunyi k tadi. Jadi masukkan dalam ayat tadi. Makrallah. Kena hati-hatilah menyebutnya. Jangan terlampau laju sangat. Takut nanti bunyi k tidak kedengaran. Sekali lagi. Afa aminu makrallah. Makrallah. Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها Okey, kalau ikut bacaan tadi ada qalqalah tak? Ada qalqalah tak dalam bacaan tadi? Tak ada. Baik, saya nak test tuan-tuan dan puan-puan. Cuba bayangkan kalimah min ba'di diwakafkan. Silakan. Macam tak berapa betul bacaan puan-puan. Memang tak betul pun, ada yang tak betul. Tapi yang saya dengarnya tadi ada seorang dua yang okey. Sekali lagi dia ulang. Min ba'di wakafkan. Tak apalah, biar Ustaz tulis samping kat whiteboard. Sebenarnya agak-agak min ba'di kalau wakaf jadi qalqalah apa? Sugra, kubra, akbar. Dia lebih kepada kubra. Okey, mari saya tuliskan ya. Jadi dalam Quran tadi puan-puan nampak tulisannya min ba'di macam ni kan? Jadi bila kita wakafkan, sat lagi tulisannya sudah berubah menjadi begini. Min ba'di tu di tak ada lagi dah. Dal ni kat ujung kan ada satu di bawah kan? Bila wakaf dia jadi mati. Bila mati dia melantun lah. Dengar molek-molek. Bila kita wakaf min ba'da. Tadi tak berapa kedengaran bunyi de tadi. Sebenarnya kena bunyi de. Dan ini jatuh kepada qalqalah kubra. One more. Min ba'da. Kalau nak berhenti, maka hukumnya apa? Qalqalah kubra jika wakaf. Jadi apa kata gariskan kalimah tadi dan sebut dekat bawah tu adalah qalqalah kubra jika wakaf. Okey. Ayat berapa kita baca tadi? 100? Ayat 100 ya, ayat 100 min ba'di ahliha tadi ya. Okey, sekali lagi kita ulang ya. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم Akhirnya jumpa juga qalqalah sughra, iaitu pada kalimah ikut asabnahum. Sudah tentu huruf qalqalahnya apa? Huruf ba bertanda mati kan? Maka layak disebut qalqalah sughra. Wa nataba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Satu lagi qalqalah sughra mana? Wa nataba'u sebut. Dan huruf qalqalahnya ta, pandai.
Tilkal qura naqussu alayka min anba'iha. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. Lagi satu qalqalah sughra mana? Walaqad ja'athum. Kena salin kat situ ya. Walaqad ja'athum. Maka dal itu bertanda mati diwasalkan, maka layak jadi qalqalah sughra. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Bukankah min qabl itu qalqalah juga? Persoalannya sughra, kubra, akbar. Sughra ke kubra? Baik, puan tak layak jadi kubra pasal huruf ba bukan di hujung. Nak jadi qalqalah kubra atau akbar, huruf ba, huruf qalqalah tu kena kat hujung sekali. Sedangkan huruf yang di hujung tu huruf apa? Huruf lam, maka tak layak jadi qalqalah kubra dan ataupun akbar pada dia. Jadi kalau dah tak kubra, bukan akbar, maka layaknya sughra lah. Jadi sekali lagi ulang. Min qabl. Huruf yang terakhir pastikan bunyi huruf lam, bukannya huruf ba. Huruf ba tu berada di tengah, bukan di hujung ya. Okey, jadi jawapan kita sughra ya pada kalimah tadi. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Ada satu lagi qalqalah sughra. Sebut yatba'u. Itulah qalqalah sughra ya. Digariskan. Wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahd. Apakah hukum di hujung tadi? Adakah qalqalah ke bukan? Sekali lagi Ustaz baca. Wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahd. Puan-puan tetapkan iman. Min 'ahd tadi adalah qalqalah kubra yang punya. Pasal huruf dal tu terang-terang berada di ujung. Betul? Dan kita wakafkan. Sekarang ini bila berada di ujung, maybe qalqalah kubra atau akbar. Nak kata akbar tak boleh sebab huruf tu tidak bersabdu. Jelas? Bermakna layaknya qalqalah apa? Kubra. Ikut Ustaz. Min 'ahd. Bunyi de tu jaga-jaga. Kadang saya dengar ada pelajar baca min terus tak bunyi de. Ada pula min sikit aja bunyi. Allahu Akbar. Puan-puan tolong berhati-hati ya. Ini namanya praktikal. Puan-puan jangan saja teori. Pandai teori kita faham, tapi praktikalnya tak faham ataupun kurang fasih. Maka puan-puan kena sekali lagi baca ikut Ustaz. Tapi sebelum tu wajadna bukankah qalqalah apa? Sughra, iaitu sughra, tapi di hujung tadi kubra. Ambil perhatian. Wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahd. Wa in wajadna aktharahum lafasiqin. Nampak? Wajadna sudah tentu qalqalah sughra. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa biayatina.
Puan-puan, min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ih. Wa mala'ih. Tolong baca pendek, jangan panjang. Sebab dulu pernah saya dengar jemaah baca wa mala'ih. Sedapnya baca gitu perempuan ya. Sebenarnya tak layak baca gitu pasal di situ tidak ada huruf mat pada dia. Ustaz, bukankah ada ya mati? Mana ada ya mati? Itu bukan ya mati. Itu namanya ya ziyadah. Ya ziyadah ni maksudnya ya tambahan. Yang ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Maka bila kita baca nanti, puan-puan bayangkan ya tu tidak ada. Bila tidak ada, maka dibacalah pendek. Wa mala'ih. Sebut. Maka kalau orang tanya ada hukum mat tak? Jawabnya tak ada apa-apa mat kat situ. Ya. Dan puan-puan, ingat kalau berhenti, sengaja Ustaz berhenti kat situ tadi nak menunjukkan bacaannya bagaimana. Kalau puan-puan tak cukup nafas, berhenti dengan kaedah macam tadi yang saya ajar. Okey, Ghostan balik. Ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha. Ustaz, tadi kami berhenti. Kedua tadi Ustaz sambung. Macam mana bacaannya? Bila sambung, wa mala'i tetap pendek. Wa mala'i tetap pendek kecuali hi di hujung tadi panjang. Wa mala'ihi. Cuba sebut. Puan-puan percayalah, kalau puan-puan baca seorang-seorang Quran di rumah, kadang-kadang kita keliru. Jadi itu sebab kita kena ada guru menerangkan. Kalau puan-puan tak faham di rumah, ambil gambar, hantar kat ustaz. Tanya pada saya, ustaz nak baca panjang ke pendek? Ada mat ke tak ada? Nak kepastian supaya bacaan kita betul. Ya? Jadi pastikan puan-puan, wa mala'i tadi tak ada mat apa-apa, dibaca pendek ketika wasal dan waqaf, maka yang dibaca panjang adalah pada hi sahaja. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. صدق الله العظيم. Syukur, Alhamdulillah, sebab kita membaca Quran tadi banyak jumpa qala sugra, tidak lupa juga dengan kubra dan akbar tadi kan. Tapi kan puan-puan nampak tak yang mana banyak sugra, kubra, akbar? Sugra yang paling banyak, akbar tidak begitu banyak dan sederhana adalah pada kubra ya. Baik, insyaAllah minggu depan jangan lupa bagi tahu rakan-rakan bahawa minggu depan kita akan masuk ulang kaji bab ataupun tajwid tahap yang kedua dimulakan dengan hukum mat. Sila bawa nota ini 4 keping untuk sama-sama kita ulang kaji ya, insya-Allah. Jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama dalam kuliah kita. Mari sama-sama diakhiri kuliah dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.